Cepatlah nak amin. Cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, Alhamdulillah. Okay, so saya just ulang lagi sekali dalam tajuk yang ini. Tajuk 6.2 ni adalah pembentukan gamet. Okay, kita ambil sikit tau. Okay, hari ni kita nak membincangkan mengenai pembentukan gamet. Okay, so pembentukan gamet ni kalau untuk jantan dekat debunga ke pundi embrio. Kalau untuk hasilkan gamet jantan ni dekat debunga ke dekat pundi embrio. Berbunga. Yes. So, dekat pembentukan debunga ni, kenapa kita belajar pasal pembentukan debunga? Sebab dalam debunga ni ada gamet jantan. Okay. Gamet jantan. Sekejap Wah. Okay. Now, so kalau dekat pundi embrio, Alhamdulillah. Okay. So, welcome everybody. So, dalam pundi embrio, ini ada gamet betina. Sebab tu dalam 6.2 kita membincangkan mengenai pembentukan debunga dengan pundi embrio. Sebab dalam ni ada gamet jantan dan juga gamet betina. Nah, kalau dalam gamet jantan ni tak ada masalah. Gamet jantan ni dia sempoi. Saya nak cerita pasal ini je. Pembentukan pembentukan embrio dalam ovule. Kalau dalam buku teks awak, saya suka buku teks awak tau. Buku teks awak ni adalah sangat cantik. So kalau dalam buku teks awak muka surat 119, okey, kita cerita mengenai ovule. So bayangkan ini adalah ovari, ini adalah ovule. So awak tengok macam ni tau. Setiap tumbuhan sebenarnya ovule dia tak sama. Kalau macam cili, makin banyak biji, makin banyak ovule dia. Boleh faham tak? So katakanlah kalau dia ada banyak biji, ovule dia banyak. Kalau biji dia ada satu, ovule dia satu. So basically setiap tumbuhan, setiap bunga, bilangan ovule-nya tak sama. Ada yang banyak, ada yang sikit. Okay, tapi ini kita cerita pasal buah yang ada satu ovule je. Boleh faham tak? Saya tak nak susah-susah, saya tak nak cerita pasal ovule kat cili. Sebab cili tu biji dia ada banyak. So saya tak nak cerita yang tu. So kita cerita yang simple ni. So far okay tak? Okay tak? Okay. Okay. Nah, thank you. Alright. So, saya faham perasaan awak lemah belajar online ni, tapi nak buat macam mana kan, kita kena reda lah kan. Nah, so kita nak bayangkan hari tu kita cerita pasal bunga. Dalam bunga ada ovari. Dalam ovari ada ovule. So, kita cerita hari tu bunga yang kita dah potong macam ni. Bunga yang kita dah potong. Sekarang, kita nak cerita yang berlaku dalam ni. Okay. So, yang ini kita besarkan. So bila kita besarkan ovari, kita akan dapat yang ini. So far boleh faham tak? Dalam bunga ada ovari. So ini adalah struktur dalam ovari yang kita besarkan, kita dapat macam ni. Okay? So far okay? Okay. So kalau awak diam, saya consider sebagai awak faham tau. Right. So kita nak cerita ini ovari. Dalam ovari ada ovule. So ovule ni nanti, dalam ovule ni nanti dia boleh berkembang. Tengok ya. Satu ovari mungkin mengandungi satu atau lebih daripada ovule. So ovule ni sebenarnya dia ada tangkai yang kita sebut sebagai funicle. So ovule ni ada tangkai. So ovule ada tangkai yang kita panggil dia sebagai funicle. So senang kata funicle ni macam jambatan. Mana funicle ni? Okey, ni funicle ni. Ini adalah sebagai jambatan untuk menghubungkan this one yang saya colourkan warna biru ni. Right? Ini adalah kita panggil dia sebagai ovule. Yang warna kuning yang saya garis lorek-lorekkan ini kita panggil dia adalah sebagai ovari. So yang menghubungkan tangkai antara ovari dan ovule kita kenali sebagai funicle. Okay, ini nak bagi faham tepat je. Kemudian funicle ni, okay, dia ada yang lekatkan dia, okay, namanya adalah placenta.
So macam mana funicle ni boleh melekat pada ovari? Disebabkan oleh placenta. So keyword dia macam ni. Funicle adalah tangkai. Right, yang melekat. Placenta ni apa? Placenta ni adalah tempat pelekatan. Awak ingat macam placenta macam manusia tau, uri. Kalau bahasa Melayu kita panggil uri. Uri tu adalah tempat pelekatan untuk dapatkan nak bagi sumber makanan pada fetus. So dalam kes ni pun sebenarnya tumbuhan pun ada placenta. Bukan kita je manusia masa fetus tu berkembang ada placenta. Tumbuhan pun ada placenta. Tetapi placenta ni adalah sama juga dia pelekatan. Tetapi dia pelekatan antara funicle dan juga ovari. So saya ulang. Yang mana satu tangkai? Funicle ke placenta? Funicle ke placenta? Funicle. Funicle. Apakah itu placenta? Keyword untuk placenta apa? Keyword untuk placenta. Pelekatan. Yes, very good. Dia adalah tempat pelekatan. Placenta ni sama macam placenta manusia tau. Placenta manusia ni fungsi dia adalah membekalkan nutrien. So kita masa dalam kandungan ibu kita, macam mana kita dapat makanan, kita dapat daripada placenta. Sebab tu kalau kita dalam Islam, placenta tu kita kena tanam elok-elok. Sebab placenta tu dah banyak bagi, orang kata dah banyak bagi sumbangan. Saya dah kata dia dah berjasa dekat bayi tu dah lama. So basically kita kena hormat dia, so kita kena tanam. Okay, so itu sama je. So awak ingat, placenta untuk tumbuhan pun sama. Dia pelekatan dan placenta nampak je placenta dia membekalkan nutrien. Okay, placenta. Now, so saya masuk lagi dalam. Ini dah settle tak? Funicle. Lepas tu ini adalah placenta. Saya masuk lagi dalam. Yang ini kita panggil micropyle. Micropyle adalah laluan kecil di sini. Ini kita panggil sebagai micropyle. Now, micropyle ni, okay, alright, dia adalah antara integumen. Integumen ni pula apa? Dia adalah dua lapisan nucellus. Alright, so dua lapisan nucellus ni, satu lapisan nucellus ni, dia akan membentuk pundi embrio. Tu je nak cerita. Pundi embrio ni sebenarnya apa? Pundi embrio ni adalah lapisan tisu nucellus. Okay. So kita tengok lagi dalam. So saya ulang tau cerita dia ni. Okay, kita nak bayangkan kita ada ovari. Lepas tu ovari ni kita nak bayangkan dalam ovari ada ovule. Yang nak melekatkan antara ovule dan juga ovari kita panggil sebagai placenta. Kemudian kita ada funicle. Funicle adalah tangkai yang melekatkan ovule. Lepas tu keyword dalam cerita ni sebenarnya keyword dalam cerita ini adalah pundi embrio. Tapi disebabkan kita nak sayang tumbuhan lebih, awak ini adalah silibus baru tau. Masa sini awak tak belajar tau. Kita nak belajar, kita dah tahu dalam pundi embrio ni akan jadi gamit jantan. Gamit betina. Dalam pundi embrio ni ada gamit betina. So asalnya pundi embrio adalah daripada lapisan satu tisu namanya tisu nucellus. Apakah itu tisu nucellus? Tisu nucellus adalah sekelompok tisu yang berkembang dalam ovari. Soalan. Daripada saya membebel tadi kan, saya tak tahulah awak faham apa kan. Okey, pundi embrio ni sebenarnya asalnya daripada tisu apa? Saya nak tanya dekat anak dara. Okey. Adam, mana Amar? Tak tahu. Tak tahulah. Dia dah Eli? WhatsApp. Oh tak apa. Elisha, tadi daripada yang saya terang-terang tu, saya takut tajuk ni dry tau. Tadi berdasarkan yang kita terang tu tadi, pundi embrio ni sebenarnya asal daripada tisu apa? Pundi embrio ni asal daripada tisu apa? Pundi embrio ni asal daripada tisu apa? Sekejap, dia ada type ke? Elisha ada kat situ.
Elisha. Ya, thank you. Iman jawabkan untuk ni. Yes, dia adalah asal daripada tisu nucleus. So, tisu nucleus ni, okay, sebenarnya dia adalah sekelompok tisu yang berkembang dalam ovari membentuk satu tonjolan. Okay, now, satu lagi soalan. Okay, apakah bukaan kecil yang boleh membenarkan udara masuk? Sebenarnya udara boleh masuk tau. Dia ada satu bukaan kecil yang membenarkan udara dan juga air masuk. Kan Ada. nama susun. Apa nama dia? Apa? Elisha? Tisu nucellus. Ti- Tisu nucellus. Dah, tadi dah jawab dah. Ni soalan baru pula dah. So, soalan baru dia. Ada satu liang kecil yang membenarkan udara dengan air masuk. Apakah itu? Dia start huruf M. Mi- Mikropil. Yeah, namanya adalah mikropil. Okay. Now, kenapa nak belajar pasal mikropil? Mikropil ni nanti kita akan jumpa dalam persenyawaan. Okay, so yang ini awak kena tahu. So, kita dah tahu pundi embryo. So, asal usul pundi embryo. So, hari tu, kita nak belajar pembentukan gamit jantan dan gamit betina. Now, kalaulah gamit jantan ni, okay, so kita ulang je sikit je gamit jantan, nak tengok korang ingat lagi ke tak. So, prosesnya berlaku pembentukan gamit jantan ni, dia ada dalam enter. Enter ni, dia ada, apa hari tu saya salah sebut tu, ingat tak Amma ada betulkan saya? Dia ada 4 apa ni? Lobul. Yeay, dia ada 4 lobul. Setiap lobul ni ada apa ni? Sel induk. Debunga. Sebelum tu, dalam sel ini, okey, dia ada pundi debunga. Dalam pundi debunga ada banyak apa? SID. Sel induk debunga. Yes, sel induk debunga. Kita ambil satu sel induk debunga sahaja. Nah, satu sel induk debunga ni dia akan mengalami apa? Satu sel induk debunga. Okey, ni seed kan? Sel induk debunga atau nama lain dia apa? Sel induk debunga ni ada nama lain? Sel Sim. induk apa? Yes, kita panggil seed. SIM. Sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora ni dia akan mengalami meiosis. Dia akan hasilkan 4 jenis yang sama. Dia akan membentuk apa? Meiosis Empat. akan membentuk sel mikrospora. Ingat tak? Kalau induk yang besar, induk tu asal. Sel induk mikrospora akan mengalami meiosis, dia nak jadi sel mikrospora. Boleh faham tak? Ada beza kalau induk mak dia. Sel induk mikrospora akan mengalami meiosis, dia akan hasilkan sel induk mikrospora yang sama bentuk, sama saiz. So sel mikrospora ni juga kita kenali dia sebagai apa? Kita kenali sebagai apa? Tetrad. Ya, Tetrad. terima kasih Fakri. Tetrad. So, awak nampak kat sini sel endomikrospora ni, dia asalnya adalah sel yang diploid. Kalau diploid, kita pakai simbol 2N ke N? Diploid. 2N atau N sahaja? 2N. 2N. Terima kasih. 2N. So, bila sekarang dia mengalami meiosis, sel mikrospora yang terhasil ni, diploid ke haploid? Sebab saya baru ajar Haploid. satu tempat. Ya, terima kasih. Kita kata dia sebagai haploid. Sebab tu kita pakai dia sebagai N. Ini kita panggil haploid. Satu lagi, kalaulah awak nampak proses itu melibatkan meiosis, meiosis akan menghasilkan sel yang haploid. Apakah tu haploid? Haploid dia akan hasilkan sel anak yang bilangan kromosomnya separuh daripada induk. Now, so sekarang saya buat ni tau. Katakanlah dia akan berkembang, dia akan jadi butir bunga. Tadi saya kata ada 4 tetrad, ada 4 sel kan? So tetrad. So dia akan berkembang. Ini saya tulis sini berkembang. Kembang. Jadi butir bunga. Asalnya butir bunga ni semua ada satu nukleus. Okay. Lepas tu kita ambil satu je tau butir bunga. Saya ambil satu je. Satu butir bunga ni, saya ambil satu ni.
dia akan mengalami mitosis. Siapa yang mengalami mitosis? Sel tu yang mengalami mitosis atau nukleus yang mengalami mitosis? Siapa yang mengalami mitosis? Nukleus. Yes. So dekat sini nukleus, mitosis ni, nukleus mengalami mitosis. Hai Ama. Okay. So kemudian dia akan hasilkan berapa nukleus? 2. Ya, dia akan hasilkan 2 nukleus. Okay. So satu nukleus tu kita panggil dia sebagai nukleus tube. Saya tak suka perkataan sel lah ni, nota. Kalau awak ada buku rujukan cadangan saya, awak tengok buku nota. Buku teks. Sebab buku nota ni bahaya sikit lah ni buku nota ni. Sebab buku nota dia guna perkataan sel, nanti buat awak confused. Sebenarnya bukan sel. Kalau awak tengok dekat buku teks, apa-apa, cadangan saya, kalau siapa-siapa ada beli buku rujukan utama awak tengok buku teks. Sebab dalam buku teks, dia tak guna perkataan sel penjana tau. Dalam buku teks, dia guna perkataan sebagai nukleus. So, sini adalah nukleus, sini adalah nukleus. Dan satu lagi, awak adalah batch pertama KSSM. Bila batch pertama ni, kita tak banyak buku. So, cadangan saya, kalaulah apa-apa kemuskilan, anything, awak refer dekat buku teks, okay? So, dalam buku teks awak, kita tak pakai sel, kita pakai nukleus. So yang akan mengalami mitosis sebenarnya adalah nukleus. So kita ada nukleus tube, NT dan satu lagi ini adalah NP, nukleus penjana. Antara NP, nukleus tube dengan nukleus penjana, yang mana satukah yang menghasilkan gamet jantan? Nukleus penjana ke atau nukleus tube? Nukleus penjana. Terima kasih. Yang ini yang akan hasilkan gamet. Okay, ni dah. Nah, ini kita nak cerita yang berlaku dalam pundi embrio. So, dalam pundi embrio, satu pundi embrio ni, dia ada satu sel yang besar, kita panggil dia sebagai sel induk pundi embrio. Sel induk pundi embrio ni asalnya, kalau 2N ni kita panggil apa? Diploid ke haploid? Kalau 2N ni kita panggil dia diploid ke haploid? Diploid. Yes, terima kasih. Dia akan mengalami, ini adalah bilangan kromosom yang sama seperti sebelumnya kita panggil dia sebagai diploid. So, sel ini akan mengalami meiosis. Bila dia mengalami meiosis, gambar ini pun tak cantik ni. Bila dia mengalami meiosis, dia akan menghasilkan, ni gambar ni, logiknya gambar ni, satu ni ada sel megaspora. Satu megaspora ni besar, 3 ni akan apa? Yang ni sel induk pundi embrio akan mengalami meiosis, menghasilkan 4 megaspora. 4 ni hidup tak? 4 ni hidup tak? 4 sel megaspora ni, yes, terima kasih Radi. So, satu hidup, yang ini hidup. Oh, dia buat hidup kat atas. So, yang satu ni, satu je hidup. Dia macam nak hasilkan ovum juga tau. Ovum ni, dia hasilkan ovum pun ada 3 mati, sel kutub mati kan. Dulu kita bahasa jasad kutub mati. Dalam kes ni, ini semua mati. 3 mati. Ada satu je hidup. Satu yang hidup ni akan mengalami mitosis 3 kali. So, bila mitosis 3 kali, dia menghasilkan berapa sel? Berapa nukleus? Dia akan menghasilkan berapa nukleus? Satu ni je 8. hidup. Yes. Awak nampak tak yang saya tuliskan warna merah? Ini adalah nukleus. Nukleus ni, asalnya ada satu nukleus. Satu nukleus ni akan mengalami mitosis 3 kali. So, asalnya daripada satu nukleus, dia akan jadi 8. Dia ada 8 nukleus. So, 8 nukleus ni, dia ada nama-nama yang pelik. 8 nukleus ni, kita ada 3 atas ni sel antipodal. Tengah ni katulistiwa, tengah. Ini kita panggil dia sebagai nukleus kutub. And then ini kita ada sel telur. Dan satu lagi, akhir sekali, ini adalah sel sinergid. Hari ni kita nak belajar, intro panjang betul. Hari ni kita nak belajar persenyawaan senang kata yang akan kahwin. Kita ada 8 nukleus tau. Kita ada 3 antipodal, kita ada 2 nukleus kutub, kita ada sel telur, 1 sel telur dan 2 sel sinergid. Ada 8 kesian tau.
3 je yang boleh dapat kahwin. 3 je yang dapat jumpa putera raja dia tau. Yang lain semua akan mati. So dalam proses persenyawaan nanti kita belajar dalam proses persenyawaan yang akan bergabung dengan gamit jantan hanyalah nukleus tube dan sel telur. So senang kata nanti kita akan belajar nukleus tube ni yang akan jumpa gamit jantan dan sel telur ni je yang akan jumpa gamit jantan. Yang lain tu kesian, yang lain tu akan broken hearted, yang lain akan mati. Nah, tumbuhan ni persenyawaan dia special sikit, kita panggil dia persenyawaan ganda dua. Kenapa persenyawaan ganda dua? Sebab persenyawaan tu berlaku dua, ada dua persenyawaan. Satu, gamit jantan jumpa dengan nukleus kutub. Satu lagi, gamit jantan, typo, jumpa dengan sel telur. So ini kita panggil dia, proses ini adalah persenyawaan ganda dua. Kalau soalan tanya, apakah itu persenyawaan ganda dua? Persenyawaan ganda dua adalah satu gamit jantan akan senyawakan nukleus tube. Satu lagi gamit jantan akan senyawakan sel telur. Alright, okay. So, now kita nak masuk yang ini sebenarnya. Ini dah belajar. Okay. Alright, so kat sini. Hari ni kita nak belajar mengenai proses pendebungaan dan juga proses persenyawaan. Saya nak cerita ni je. Pendebungaan, memerihalkan pendebungaan. Satu lagi nak memerihalkan proses persenyawaan. So, apakah itu pendebungaan? Masa korang belajar dulu form 3, apakah itu pendebungaan? Apakah itu pendebungaan? Apakah itu pendebungaan? Apakah itu pendebungaan? Nama dia proses pendebungaan. Kalau proses pendebungaan, dia melibatkan struktur apa? Kalau proses pendebungaan, ia melibatkan apa? Putih? Sama. Dia akan melibatkan teka je ni. Permintaan debunga, thank you so much. Okay, Luman. Dia akan melibatkan debunga. So, senang kata macam ni. Asalkan ada butir debunga jatuh, okay. Yan korang lemau, penat lah hari ni cikgu. Dah lah belajar maths, lepas tu maths kan. Now, yang saya lukis yang merah ni, kalau awak nampak, ini sebenarnya struktur ni apa kita panggil? Struktur ni kita panggil apa? Ni apa ni? Ni, yang merah. Terima kasih. Ini adalah stigma. So, sebenarnya kita nak cakap, kalaulah proses butir debunga, ni, butir debunga jatuh atas stigma, itu kita panggil dia sebagai pendebungaan. So, kesimpulannya, pendebungaan adalah proses butir debunga jatuh atas mana? Jatuh atas Stigma. stigma. Terima kasih. Okay, right. So, itu. Now, so kita nak masuk yang ni. So, nampak kan? Kalaulah yang ini, debunga jatuh, ini kita panggil dia adalah debunga jatuh dipindah ke atas stigma, ini kita panggil dia sebagai pendebungaan. Now, tajuk awak terlampau detail lah ni. Okay. Now, dia nak cakap kat sini ayat pertama, ini dalam buku teks awak muka surat 121. Dinda enter pada debunga yang matang akan mengering, mengecut dan merekah. Debunga dalam pundi akan dibebaskan. Senang kata, pundi debunga ni hanya dibebaskan bila enter tu dah matang. Kalau enter tak matang, senang kata enter tak matang, dia tak akan pecah. Saya nak bayangkan macam mana. Awak pernah macam mana kita katakanlah ni satu pundi debunga. Awak tengok kawan saya tau. Ni pundi debunga. Dalam katakanlah dalam pundi debunga ni, dia ada banyak debunga. Bila lah enter tu dah matang, pundi debunga pecah, dia akan bebaskan debunga. Statement yang pertama itu je. Statement yang pertama dia nak cakap, butir debunga ni hanya dapat dibebaskan, dipecahkan apabila pundi debunga matang. Ini je statement nombor 1 ni. Statement nombor 2,
Okay, dia bunga yang dibebaskan. Okay, bila dia bunga tu dibebaskan, dia akan jatuh pada stigma. Now, soalan saya. Pendebungaan ada dua jenis. Ingat tak? Kalau pendebungaan tu berlaku pada pokok yang sama, kita panggil dia pendebungaan apa tu? Pernah belajar tak menengah rendah? Kalau dia daripada pokok yang sama, dia jatuh, itu pendebungaan apa? Itu pendebungaan apa? Kita ada pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk. Pernah belajar tak? Pernah belajar tak pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk? Sekejap. Hide on. Pernah. Benar. Kalaulah daripada pokok yang sama, bunga yang sama, itu pendebungaan sendiri atau pendebungaan kacuk? Sendiri. Sendiri. Katakanlah, kan pendebungaan ni ada memerlukan ejen kan? Kalaulah pendebungaan ada dua, pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk, mana satukah yang memerlukan ejen? Kacuk kot. Pendebungaan. Yes, kacuk. So, pendebungaan ada dua. Satu pendebungaan sendiri, ni flashback tingkatan 3 kot ni. Pendebungaan ada dua. Pendebungaan ada dua jenis tau. Satu adalah pendebungaan sendiri, satu lagi adalah kacuk. Kalaulah pendebungaan kacuk ni adalah daripada pokok yang lain. Contohnya butir bunga rumah Amsyar dibawa oleh burung ataupun lebah pergi ke rumah Aisyah. Itu kita kata sebagai pendebungaan kacuk. So, pendebungaan kacuk ni diperlukan ejen pendebungaan. Ataupun pendebungaan kacuk ni kalau digunakan angin, itu adalah pendebungaan kacuk. So, senang kata kesimpulannya, pendebungaan adalah proses butir dia bunga jatuh atas stigma. Macam mana butir dia bunga tu tadi boleh tersebar? Macam mana butir dia bunga tu boleh tersebar? Apakah syarat untuk butir dia bunga tu pecah? Tadi saya terang. Matang. Apakah syarat? Apa dia? Dia kena matang. Yes, siapa yang matang tu Amsyar? Dia bunga. Butir dia bunga ada dalam satu bekas. Apa nama dia? Butir dia bunga ada dalam satu bekas. Apa nama dia? Apa yang matang? Pundi Butir dia dia bunga ada. bunga. Yes, kita panggil dia pundi dia bunga. Pundi dia bunga ada dalam enter. So, boleh faham tak? Kalau katakanlah Radhi cakap dinding enter kan, dalam dekat enter, dalam dinding enter, ada pundi dia bunga. Okay, so saya nak bayangkan macam tu. So, bila dinding tu dah matang, dia akan dinding tu pecah, pundi dia bunga pun yang matang, dia akan pecah. Okay? Right, so far sampai sini okay tak? Saya takutlah ni. Dah lah saya tak dapat tengok muka awak. Saya tak dapat saya tak dapat tengok muka awak, saya paranoid. Tahu tak? Saya tak tahu korang faham ke tak. Saya takut ada yang tidur. Faham. Okay, faham. Alright. Now, ayat pertama tadi, dia bunga jatuh atas stigma. So, sekarang, takut ni. Okay, yang ni kalau tak faham, korang tolonglah tanya saya. Bila butir dia bunga jatuh atas stigma, awak ingat tau, dalam dia bunga tadi ada dua nukleus tau. Satu adalah, dalam dia bunga ni ada dua nukleus. Satu adalah nukleus tiup. Satu lagi adalah nukleus penjana. Ni cerita dia ni dah masuk detail, too deep sikit tau. So, awak tengok macam ni. Apabila butir dia bunga, saya tambah satu. Dekat stigma ni, biasanya stigma ni dia ada rasa manis tau. Kalau ada rasa manis, stigma ni ada apa? Dekat stigma biasa ada apa? Madu. Madu. Yes, dia ada rasa madu. Madu ni, kalau kat tumbuhan, madu ni kadang-kadang kita kenal dia sebagai nektar. So, nektar ni adalah madu yang ada letak dekat atas stigma. So, now ayat sini saya nak bagi awak faham yang ni tau. Nombor 3 ni dia kata dia bunga jatuh atas stigma. Kemudian bila dia jatuh atas stigma, dia bunga ni akan mengalami percambahan. Membentuk tiup debunga. Okay. So, senang kata asalnya dia jatuh. Dia jatuh je macam ni. Nanti dia akan membentuk tiup. Okay. Siapa tu?
dia akan membentuk tube. Tube ni kita kenali dia sebagai tube apa? Tube ni kita kenali dia sebagai tube apa? Tube ni kita kenali sebagai tube apa? Tube? Tube apa? Tube dia bunga. Terima kasih. So, ayat saya pertama. Huda tak masuk Tiba-tiba saya tak dengar suara dia. Nah, so ayat pertama tadi dia bunga jatuh. Bila dia bunga jatuh, dia bunga jatuh. Bila dia jatuh, dia akan membentuk, dia bunga ni akan membentuk tiup dia bunga. So far sampai sini okey tak? Ayat saya dia bunga jatuh. Dia bunga jatuh atas stigma. Bila dia bunga jatuh, sekarang dia bunga bercambah. Dia bunga bercambah. Jadi apa dia bunga bercambah? Membentuk apa? Dia bunga bercambah bentuk apa? Macam Tiup panjang dia atau apa? Yes, dia akan bentuk tiup dia bunga. Kalau nak ikut sini, okey, tiup dia bunga ni dia akan panjang. Dia akan tumbuh memanjang. Dia akan tumbuh ke arah stil tau. Okay, so ayat saya nombor 3. Tiup dia bunga. Saya buat pakai D je T. Tiup dia bunga. Memanjang. Memanjang. Tumbuh ke arah stil. Tumbuh ke arah ovule. Teka, kenapa tiup dia bunga ni kena tumbuh ke arah ovule. Dia sebenarnya memanjang ni, dia nak tumbuh ni ke arah ovule. Kenapa tiup dia bunga ni, dia memanjang pembentukan dia ke arah ovule. Kenapa dia nak pergi ke ovule? Asal tiup dia bunga ni mesti pergi ke arah ovule. Kenapa? Kenapa dia mesti pergi, tiup dia bunga ni tumbuh ke arah ovule? Ada apa dekat ovule tu? Dekat ovule tu ada apa? Dekat ovule tu ada apa? Ada orang ni sembang ni. Dekat ovule tu ada apa? Kenapa tiup dia bunga tu kena tumbuh ke arah ovule? Kat ovule tu ada siapa? Ya, dekat ovule tu ada gamit betina. So senang kata macam ni. Proses ni sebenarnya nak berlaku persenyawaan. Lepas proses pendebungaan, nak berlaku proses persenyawaan. Sebab tu kalau awak nampak kat sini, tiup dia bunga ni akan memanjang ke arah ovule sebab untuk proses persenyawaan. Kenapa ovule? Sebab dekat situ letaknya gamit betina. So far boleh faham tak? Boleh faham tak? Dia tumbuh ke bawah ke arah ovule. Sebabnya dia nak check girlfriend dia. So far okey tak? Lepas ni saya suruh awak cerita ni. Okay, now tiup dia bunga ni tadi, tiup dia bunga ni bila dia tumbuh ke arah ovule, pada masa sama, saya tambah sikit tau. Tiup dia bunga ni sebenarnya terbentuk daripada apa? Daripada nukleus tiup. Ni saya tambah sikit tau. Ini tak ada macam dalam nota awak. Macam mana tiup dia bunga ni terbentuk? Ini adalah disebabkan nukleus tiup. So nukleus tiup ni yang membentuk tiup dia bunga. Tadi kita kata nukleus ada dua. Satu adalah nukleus tiup, satu adalah nukleus penjana. Saya tulis sini tau. Nukleus tiup membentuk tiup dia bunga. Okey, tiup dia bunga ni akan tumbuh ke arah ovule untuk proses persenyawaan. Okey. Now, semasa dia nak tumbuh ke arah ovule tu, pada masa sama, nukleus penjana ni akan menjalani mitosis ni. Nukleus penjana ni akan mengalami mitosis membentuk dua gamit jantan. Okey. Now, dua gamit jantan ni, so basically tengok dua gamit jantan. Oh, lagi sekali soalan saya. Gamit jantan ni asal daripada mana? Macam mana tiba-tiba boleh ada dua gamit jantan? Macam mana tiba-tiba boleh ada dua gamit jantan? Dua gamit jantan ni asal daripada apa? Nukleus mana satu? Macam dua gamit jantan ni terdiri dari, yes, daripada nukleus penjana. Bagusnya Radia ni dia nukleus penjana. So kesimpulannya, bila dia dah nak sampai ke ovule, sekarang kita dah ada dua gamit jantan. So bila dia sampai ke ovule,
Okey, bila dia sampai ke ovule, alright. Ini ni kalau awak tak hafal yang ni pun tak apa. Hujung tiada bunga akan merembeskan enzim untuk mencernahkan tisu stil. Okey, now bila dia nak sampai dekat sini, tadi ada satu ruang kecil yang ruang udara tu. Apakah nama tu? Kita panggil dia sebagai Micropil. yes, micropil. So apabila tiba di pundi embryo menembusi ovule melalui micropil. Tiup dia bunga ni sebenarnya macam ni tau. Tiup dia bunga ni fungsi dia hanyalah untuk tolong gamit jantan ni, dia nak gamit jantan ni sampai pergi ke ovule. Okey, bila dia dah tolong tembus sampai ke micropil, nucleus tube ni akan merosot. So gamit jantan ni boleh masuk. So senang kata satu gamit jantan ni, satu gamit jantan akan senyawa sel telur. Satu lagi gamit jantan ni untung dia senyawakan 2 sel kutub. Ni gamit jantan, dia akan senyawa 2 nukleus kutub. Alright, so ini yang kita panggil dia sebagai persenyawaan ganda 2. Okay, soalan saya, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan ayat, lepas tu korang sambung. Okay, ayat saya pertama. Butir dia bunga jatuh atas stigma. Kemudian apa yang berlaku? Butir dia bunga ni nombor 1. Butir dia bunga jatuh atas stigma. Ayat nombor 2. Saya nak siapa sambung Penghubung cinta, ya Allah bagusnya Arif Hamsyah. Yelah, dia macam objektif dia macam postman, penghubung cinta. Lepas tu dia akan terkorban bila dia dah sampai microfilm. Okay, disebabkan Amsyah ni hebat hari ni kan. Dia punya ayat tu sangatlah wow. Amsyah, ayat kedua. Bila butir dia bunga jatuh atas stigma, apa jadi? Apa jadi pada dia bunga tu? Dia bunga tu dia bercambah. Yeay, dia bunga akan bercambah dan membentuk apa? Tiup dia bunga. Yeah, dan membentuk tiup dia bunga. So ayat pertama yang ini, ayat nombor 2 kita cerita pasal ini, tiup dia bunga. Okey, ini senario kedua. Okey, kemudian nombor 3, Amsyah, pass baton nak bagi siapa ayat yang ketiga? Senang kata drama siri ketiga. Radi. Radi, tiup dia bunga ni akan tumbuh ke arah mana? Dia akan tumbuh ke arah mana Radi, tiup dia bunga ni? Tiup dia bunga ni akan apa? Dia akan tumbuh ke arah apa? Dia nak pergi mana tiup dia bunga tu, nak tumbuh ke pergi mana? Ya, tiup dia bunga. Okey, tiup dia bunga tumbuh ke arah, tumbuh ke ovule melalui apa? Ni yang panjang ni apa ni? Ini apa ni? Struktur ni kita panggil apa? Sorry. Struktur yang panjang ni apa? Lepas stigma apa ni yang panjang ni? Macam leher tu. Apa kita panggil tu? Melalui apa? Ya, terima kasih. Melalui stil. Okey, Roh. Okey, so Radi sambung untuk ayat yang ke penghubung cinta tu tadi. Untuk drama episod 4. Siapa yang nak buat drama episod 4? Radi? Awak nak siapa? Adam. Adam. Adam kalau boleh buat ayat ni memanglah hebat Adam. Dam. Ya. Okey, Dam, tiup dia bunga ni dia tumbuh ke arah ovule melalui stil. Okey, pada masa sama, bila masa dia tumbuh, tiup dia bunga tu tumbuh ke arah stil, apa jadi pada nukleus penjana? Pada masa yang sama, nukleus penjana ni apa? Mengalami apa?
mengalami step huruf M. Membahagi. M. Dia jadi 2. Daripada 1 jadi 2. Okey. Ya, mitosis. Dia mengalami mitosis menjadi apa? 2 gamet jantan. Yes, mitosis menjadi 2 gamet jantan. Okey, episod kelima. Episod kelima. Okey, episod kelima saya sambung. Yang ni saya tak adjust sikit. Okey, tiup dia bunga. Ini sebenarnya tak payah. Ini adalah macam dia punya extra knowledge tau. Yang ini saya tambah tau. Tiup dia bunga akan merembeskan tisu. Macam mana dia boleh bentuk ke arah bawah? Akan merembeskan enzim. Ni sebenarnya ni tambahan. Kalau tak ada dalam drama ni pun tak apa. Saya nak cakap ini adalah ada ekstra sikit lah. Ini kalau tak masuk pun tak apa. Mencernakan tisu stil. Mencernakan tisu stil. Okay. So, tiada bunga ni akhirnya akan tiba ke mana? Okay. Adam, suruh sambung. Tiada bunga ni akhirnya akan tiba sampai ke mana? Saya jawab lah. Bukan, Adam bagi orang lain pass baton. Betul tak cari perempuan. Cari-cari. Perempuan weh, perempuan. Azika lah. Zika. Ada tak? Jangan pula. Ada. Azika. Okay, saya bagi awal hint tau. So, sekarang tadi, okay, Adam dah cakap, okay, so sekarang dah ada gamet jantan. Kemudian, tiup dia bunga ni akan tiba sampai kat mana? Ni ruang kecil ni, dia akan tiba sampai ke mana? Tiup dia bunga ni akan tembus apa? Tiup dia bunga ni akan tembus apa? Dia ada satu liang kecil yang nak bagi udara dengan air masuk. Tiup dia bunga. Okay, tiup dia bunga akan menembusi. Weh, dah banyak ni. Menembusi apa, Azika? Menembusi? Apa lagi? Dia, Sabar. Saya tengah jaga anak saya. tiup dia bunga akan menembusi. Dekat ovule ni ada satu liang kecil yang bagi udara dengan air masuk. Dia akan menembusi satu liang kecil. Dia start huruf M. Mikropil. Yes, dia akan menembusi mikropil. Bila dia dah menembusi mikropil, lepas tu nukleus apa jadi pada nukleus tube tu? Ni tak ada dalam nota. Nukleus tube tu akan luluh. Senang kata tiup dia bunga ni, yang ni tahu saya tambah. Tiup dia bunga ni, objektif dia hidup adalah untuk memastikan gamet jantan tu sampai ke ovule. Bila dia dah menembusi mikropil, nukleus tube tu dia akan luluh. Dia akan memberi laluan pada gamet jantan tu nak jumpa girlfriend dia. Okay, so bila saya tambah sikit tahu, ni tak ada dalam buku awak ni. Nukleus tube akan menembusi mikrofil. Kemudian, saya tulis sini tahu. Kemudian, tiup dia bunga akan luluh. Luluh. Saya buat ayat saya ni. Untuk memberi laluan kepada baik tau, dia gentleman tau. Pada gamet jantan. Dia sanggup mengorbankan diri dia sendiri. Okay, so dah masuk ni. So Hazikah sambung. Apa jadi kat gamet jantan? 2 gamet jantan. Untung ada 2 gamet jantan ni. Okay. Right, so Hazikah pilih siapa? Ayat nombor 7 So 2 gamet jantan. Dia dah masuk ni, dia dah tiba. Okay. Ala Shikin. Shikin, saya bagi ayat tau. Ini dah tiba kat ovule tau. Di ovule, saya tulis sini tau. Di ovule. Okay. 1 gamet jantan akan senyawakan siapa? Sel telur. Okay, 1 gamet jantan akan senyawakan sel telur. 1 lagi gamet jantan
Sel kutub. Yes, satu gamit jantan akan senyawakan dua sel ke nukleus yang dia panggil situ? Sel, okey. Dia senyawakan sel kutub. Nukleus kutub. Sel telur disenyawakan dua nukleus kutub. So, okay, saya buat ayat dia cantik macam ni tau. Okay. Right. Satu gamit jantan. Gamit jantan ni dia N tau. Dia akan senyawakan satu sel telur. N. So, N dengan N ni nanti dia akan jadi berapa N? N dengan N akan jadi berapa N? 2. 2N. Terima kasih. Satu gamit jantan akan senyawakan ni 2N, ini N tau. 2 nukleus kutub. Awak teka lepas persenyawaan dia akan jadi berapa N? Saya sampai sini jadi ni. Teka. 3. Satu. Yes, ini sebab ini 2 nukleus kutub N with N. So sini akan jadi 3N. So ini kalau 2N, kita panggil 2N ni adalah triploid. Diploid. Kalau 3N, ini kita kenali sebagai triploid. Dia akan jadi nukleus triploid. Okay. So ini yang kita kata dia sebagai persenyawaan ganda 2. So untuk tumbuhan, berapa gamit jantannya dalam proses persenyawaan tumbuhan ni, berapa gamit jantan dihasilkan? Berapakah gamit jantan dihasilkan? 2. Okey, nukleus apa yang menghasilkan gamit jantan? Nukleus apa yang menghasilkan gamit jantan? Nukleus penjana. Yes, nukleus penjana. Okey, now pergerakan gamit tu, pergerakan gamit tu, dia nak bergerak daripada atil tu, siapakah yang guide? Siapa tu guide dia? Siapakah yang membantu ia dapat bergerak sampai ke ovule tu? Siapa yang memberi dia direction? Siapakah yang memberi direction kepada nukleus penjana yang ada gamit tu untuk bergerak Tiup ke? dua bunga. Yes, tiup dia bunga. Kemudian tiup dia bunga tu boleh luluh tak? Boleh hilang tak tiup dia bunga tu? Boleh hilang tak? Boleh. Dia hilang bila kat mana? Bila sampai kat mana dia hilang? Bila sampai kat mana dia hilang? Micropil. Yes, Alhamdulillah sampai kat makropil. Bila dia sampai makropil, maksudnya sampai kat makropil ni, dah itu mission accomplished. Maksudnya dah settle dah misi dia. So dia akan hilang, dia akan memberi laluan kepada gamit jantan. Alright. So satu gamit jantan akan jumpa siapa? Satu gamit jantan akan jumpa siapa? Telur. Yes, satu gamit jantan akan jumpa sel telur. Satu lagi gamit jantan? Nukleus kutub. Yes, dia akan jumpa 2 nukleus kutub. So, dalam tumbuhan, proses persenyawaannya kita kenali dia sebagai persenyawaan Ganda 2. 2. ya ganda 2. Kenapa? Sebab dia melibatkan 2 gamit jantan. Right. So far okay tak? So far okay tak? Saya nak tanya dulu, saya tiba-tiba kan, saya rasa masa kita belajar online ni saya bagi latihan. Saya jumpa kat kelas, saya tak pergi latihan pun. Nanti siapa kelas awak ni paling rajin buat latihan? Insyirah. Insyirah rajin. Insyirah dia rajin buat checklist. Insyirah nanti bagi kat saya, kita hari tu dah buat latihan mana? Saya rasa kita dah buat latihan ni kot Insyirah. Ni dah buat kan? 6.2 dengan 6.1. Itu je kan Insyirah? Bab yang gerakan dulu, bab yang tajuk sebelum ni ada buat tak Insyirah? Kita ada buat latihan tak? Bab 5 ke cikgu? Bab 5. Sekejap saya ambil buku. Tak apa Insyirah nanti Insyirah, saya cuma nak minta tolong awak sebab awak ni boleh jadi sekretari lah, bagus lah. Awak saya lantik sebagai sekretari biologi tau. So, awak ingat tak yang saya ada bagi checklist tu Insyirah?
Ingat tak yang saya ada ni senarai semak semua tu masa yang kita cuti-cuti tu? Ingat Oh, tak? yang saya tolong isikan tu ya? Insyirah, dengar, nanti awak tolong kat saya. Awak Ya. buatkan list dah berapa banyak latihan yang saya dah bagi. Okey. Alright, thank you so much. So, Sama. hari ni sampai sini sahaja. Saya ulang lagi sekali. Alright, Alhamdulillah. Saya tak nak banyak-banyak kat awak. Lepas tu saya tahu awak dah belajar Maths, belajar Maths. Saya rasa hari ni untuk kepala awak dah berat sangat lah. So kita buat sikit-sikit je. At least ada ilmu sikit. So kesimpulannya, dalam tajuk 6.3 hari ni kita belajar mulai proses pendebungaan. Again, tadi, berdasarkan yang kita belajar, apakah yang awak faham mengenai proses pendebungaan ni? Apakah itu proses pendebungaan? Apakah itu proses pendebungaan? Apa yang korang faham mengenai proses pendebungaan? Apakah proses pendebungaan? Pemindahan bunga. Yeay, very good. Pendebungaan adalah proses butir bunga jatuh atas mana? Stigma. Yeah, so butir bunga jatuh atas stigma. Bila dia jatuh atas stigma, okey, apa jadi kat butir bunga tu? Bila butir bunga jatuh atas stigma, apa jadi pada dia bunga? Dia bunga akan bercambah dan Membentuk cipta bunga. yes, Alhamdulillah, dan dia akan membentuk iup dia bunga. Okey, dalam dia bunga ni ada satu lagi nukleus. Nama dia nukleus penjana. Apakah fungsi nukleus penjana? Nukleus penjana akan Gamet. dia akan menghasilkan gamet jantan. Apakah nama proses yang menghasilkan gamet jantan? Daripada nukleus penjana, NP, dia akan bentuk gamet jantan. Apakah nama proses yang membentuk Yes. gamet jantan? Yes, terima kasih. Proses tu namanya adalah mitosis. Kemudian kita ending sampai sini. Okey. Bila ada gamet jantan, ada dua gamet jantan, dia akan membentuk satu nukleus yang kita panggil dia diploid, which is zygote diploid. Satu lagi dia akan membentuk nukleus triploid. So, kesimpulannya, zygote yang diploid, which is saya tulis kat sini kalau diploid 2N, itu macam mana boleh terbentuk zygote diploid ni? Macam mana boleh terbentuk zygote yang diploid ni? Macam mana dia boleh terbentuk zygote yang diploid ni? Satu gamet Gamet jantan. buat apa? Satu gamet jantan dia senyawakan Dengan sel telur. yes, sel telur. So, kita nak kata zygote diploid ni terbentuk daripada satu gamet jantan ni. Satu gamet jantan ni senyawakan sel telur. Okay, nombor 2. Macam mana boleh terbentuknya nukleus triploid ni? Gamet jantan dengan dua nukleus kutub. Ya, ini satu gamet jantan. Baguslah Aisyah hari ni. Gamet jantan, dia akan senyawakan dua nukleus kutub. Disebabkan berlaku dua persenyawaan, inilah yang kita panggil dia sebagai persenyawaan ganda dua. So, itu sahaja. Thank you so much. Any question? You have any question? Habis dah. You have any question? Pening tak? Kita tak nak banyak-banyak. Cukuplah hari ni proses persenyawaan ganda dua. Dah, cukup tu je. Sikit-sikit tapi masuk. Ada tak? Ada masalah? Do you have any question? Tak ada. Tak ada. So, itu sahaja. Jumaat datang tak? Okey. Sementara tengah ingat. Esok hari Jumaat, insyaAllah kalau ada rezeki jumpa, awak ambil nota kat Mama Bayu. Nota tu dah lama saya photo state tapi saya lupa. Saya tak sangka pula kita cuti 2 hari kan. So, bila-bila free, awak ambil dekat Mama Bayu. Kalau awak tak sempat nak ambil, dah sibuk buat kuih raya, kemas rumah, kecat rumah, saya letak dekat pos, dekat pos guard. Okay, so nota ni ada sebenarnya. Okay, so nanti awak ambil. So itu sahaja. Okay. Any question? No. Amal ada soalan? Adam ada soalan? Fakri ada? Amalin okey
Alia okey? Semua okey? Amira Okey. okey tak? Okey, Amira okey, Amalin alright. Okey, Husna. Okey tak Husna? Okey. Alright, so okay. Alright, Alhamdulillah. Alright, so saya habiskan recording kat sini. Nanti kalau dah okay, recording ni saya upload dekat YouTube. Macam biasa lah. Alright, so itu saja. Alright, so kita stop sampai